Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Syashwini Dewasekaran, pemegang nombor metrik di 202221048890. Pada hari ini, saya ingin membentangkan satu topik penting dalam bidang kaunseling iaitu Obsessive Compulsive Inventory atau juga dikenali sebagai OCI. OCI merupakan alat penilaian psikometri yang digunakan secara meluas untuk menilai simptom gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Pembentangan ini akan menyentuh sedikit tentang sejarah, struktur, aplikasi dan juga kepentingan dalam konteks kaunseling. Ini merupakan contoh inventory OCI. OCI dibangunkan pada tahun 1998 oleh Farr dan rakan-rakan penyelidikannya sebagai tindak balas terhadap kekurangan alat sedia ada seperti Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. OCI direka khas untuk menilai simptom OCD secara lebih terperinci. Bukan sahaja dari segi kewujudan simptom, tetapi juga tahap keterukannya dalam pelbagai dimensi. Dengan kata lain, OCI membawa pendekatan yang lebih menyeluruh, saintifik dan praktikal dalam menilai OCD. Tujuan utama OCI dibangunkan adalah untuk menyediakan satu alat ukur yang sah dan boleh dipercayai dalam menilai OCD. Ia membantu ahli psikologi dan kaunselor memahami jenis gejala yang dialami, mengenal pasti tahap keterukan dan menentukan pelan rawatan yang sesuai. Selain itu, OCI juga digunakan secara meluas dalam penyelidikan akademik dan intervensi klinikal kerana keupayaannya memberi data yang konsisten dan juga berfokus. Seterusnya ialah struktur dan skala OCI. Versi asal OCI mengandungi 42 item yang dibahagikan kepada 6 domain utama OCD, iaitu pembersihan, semakan, keraguan, susunan, obsesi dan pengumpulan. Setiap item dinilai menggunakan skala Likert daripada 0 hingga 4 yang membolehkan kita memahami sejauh mana gejala dialami oleh seorang individu. Skor boleh dikira secara keseluruhan dan berdasarkan subskala, bergantung kepada tujuan penggunaan. Secara keseluruhan, OCI merupakan satu alat penilaian yang menyeluruh dan fleksibel. Seterusnya ialah versi ringkas iaitu juga dikenali sebagai OCIR. Bagi memudahkan penilaian yang lebih cepat, satu versi ringkas dikenali sebagai OCIR telah diperkenalkan pada tahun 2002. OCIR mengandungi hanya 18 item dan setiap domain diwakili oleh 3 soalan sahaja. Meskipun lebih pendek, OCIR masih mengekalkan kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, menjadikannya sangat berguna dalam saringan awal, kajian besar atau situasi masa terhad. Ia menjadi pilihan utama dalam pelbagai konteks profesional. Seterusnya ialah kaedah pentadbiran. OCI boleh ditadbirkan secara kendiri atau dengan bimbingan, bergantung kepada tahap kefungsian responden. Ia sesuai untuk individu berumur 18 tahun ke atas dan mengambil masa sekitar 10 hingga 20 minit untuk lengkapkannya. Instrumen ini boleh dilaksanakan secara fizikal atau atas talian. Dalam konteks kaunseling, OCI menjadi alat bantu penting untuk penilaian awal, perancangan intervensi dan juga penilaian susulan. Seterusnya ialah kesahan dan kebolehpercayaan. Dari aspek teknikal, OCI menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai alfa Cronbach antara 0.81 hingga 0.93. Ia juga mempunyai kesahan konstruk yang kukuh, bermakna ia mampu membezakan OCD dengan gangguan lain. Versi terjemah OCI telah dibangunkan dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu dan juga digunakan secara meluas dalam kajian lintas budaya. Oleh itu, OCI boleh dikatakan sebagai satu instrumen yang robust, iaitu kukuh dari segi teori dan juga praktikal. Seterusnya ialah aplikasi dalam bidang kaunseling. Dalam bidang kaunseling, OCI boleh digunakan untuk mengenal pasti simptom OCD yang mungkin tersembunyi. Ia membantu kaunselor memahami apa yang sedang dilalui oleh klien secara lebih tepat dan juga sistematik. OCI juga memudahkan proses pemantauan simptom dari masa ke semasa serta menjadi rujukan untuk intervensi yang lebih fokus. Secara tidak langsung,
Ia meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling yang diberikan kepada klien. Seterusnya, ini merupakan cara untuk menjawab OCI melalui talian dan juga pengiraan skor. Sebagai rumusan, OCI ialah satu instrumen psikometri yang berkesan untuk menilai simptom OCD secara menyeluruh. Ia menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap klien dan juga membolehkan intervensi dirancang secara berkesan. Dalam dunia kaunseling yang berteraskan data dan bukti, OCI merupakan satu alat yang sangat berguna dan perlu dikuasai oleh bakal kaunselor. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.